muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak adalah tempat yang paling Allah Taala suka sekali atas muka bumi ini ialah masjid. Masjidlah Allah Taala paling suka sekali. Dan masjid merupakan ibu segala-galanya. Ibu kerahmatan Allah Taala, ibu maghfirah Allah Taala, ibu keberkatan Allah Taala bermula di masjid. Bermula di masjid. 2-3 hari lagi kita akan sambut Mahlid Hijrah 1 Muharram. Sudah tentu penceramah-penceramah akan menyebut tentang mula-mula Nabi siapa, Nabi berhijrah, Nabi bina masjid. Nabi bina masjid. Semua kita pakat tahu belaka. Tapi dalam hidup kita tidak jadikan masjid itu sebagai satu tempat tumpuan utama kita. Kita tak jadikan satu tempat tumpuan. Telek mata pagi, kita tidak hungar mari ke masjid, tapi kita pergi hungar tempat cari makan. Pasal kita nampak situ. Kita nampak situ tempat cari makan, tempat rezeki. Tapi kita terlupa bahawasanya ibu segala rezeki itu bermula di masjid. Bermula di masjid. Di masjidlah kita doa dengan Allah Ta'ala, ya, supaya Allah Ta'ala perluahkan rezeki kita, Allah Ta'ala permudahkan rezeki kita. Dan di masjidlah bermula kita menandatangan pada Allah Ta'ala. Pasal sesudah itu Allah Ta'ala kata fantashiru fil ard, maka bertaburlah kamu ke muka bumi, inilah cari makan. Tetapi biar hidupmu itu bermula di masjid. Biar hidupmu itu bermula di masjid. Kerana tak adalah tempat yang paling Allah Ta'ala suka sekali. Hamba tanya hamba, tuan-tuan tanya tuan-tuan, kehidupan kita harian kita bermula mana? Bermula kedai kopi, bermula tempat kerja, bermula tempat cari makan, bermula selain daripada masjid. Kita jawab sendiri. Sebab itu kita tidak boleh dapat sakinah wa sa'adah. Kita payah nak dapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita lari daripada location yang Allah Taala, jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Lagu ni cara nak pergi ke syurga. Awal-awal lagi mu duduk di dunia, mu sudah dapat nikmat syurga tu, mu berasa dah di dunia. Langsunglah kita rajin dengar kata Gabriel, rumah itu syurgaku, rumahku syurgaku. Maknanya kita kena faham molek-molek seharian hidup kita ni, lagu mana kita memulakan jadual hidup kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak nafikan masjid ni sebagai tempat punca rahmat, keberkatan hidup dan bagai-bagai lagi. Tapi bila kita mari ke masjid, tidak kena dengan kaedah, tidak kena dengan cara. Sebaliknya pula, masjid ni akan jadi tempat yang tidak diberkati. Hamba paling takut sekali, takut jadi masjid ni masjid tiram. Masjid yang tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu rajin terasa bila ibu-ibu mensampir mana-mana ke apa. Ibu-ibu berasa bila pun singgah semaya ke apa gini, ibu-ibu berasa macam ada rasa satu aura kita singgah di masjid. Ada ruh kita rasa masjid. Tapi bila kita singgah satu masjid tu, kita berasa kering aja masjid. Maya, tak ada maya ya. Macam tak ada kos kargo, kita berasa ni supaya macam bala raya, apa dewek. Tapi kita nak cerita lagu mana, nak tulis atas kertas. Ini perasaan kita, Allah Ta'ala datangkan. Bapa mari berasa begitu. Bapa mari berasa begitu. Itu menunjukkan masjid itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak dapatkan benda tu, dia ada adab dia mari masjid. Masjid ni makhluk Allah Ta'ala. Masjid ni makhluk Allah Ta'ala. Dia ada adab. Dasarnya orang tepek luar tu lah, ada adab masuk masjid. Kalau kita pergi rumah orang, kita wisalah kan. Kalau kita tak wisalah, pakai pun masuk selalu ke apa begini, orang kata kan kurang adab. Itu bahasa surat tu, kurang adab. Kalau orang tak panjang tak kecek dah, awak ni kurang adab. Tak kecek itu dah. Kecek kan kurang adab. Nah, dari
Jadi disebut kurang adab tu, relax je kita. Pun kurang ajar. Panjang selalu tu. Kasar dia. Dia kurang adab. Bila mau mari rumah Allah Ta'ala, tidak bagi salam kepada masjid, tak bagi salam kepada malaikat yang ada dalam masjid. Kerana masjid dipenuhi dengan para-para malaikat yang akan memayung dan mendoakan untukmu keberkatan, kerahmatan, keampunan untukmu. Khabar-khabar mau naik pakai waktu erti gitu. Malaikat kata berajar dia. Maka diajar oleh syarak bila mau naik masjid, musmaya tahiyatul masjid sebagai memberi salam kepada masjid aku. Itu adab. Bila mau naik tak semaya tahiyatul masjid, mu kurang adab. Tukarlah ke bahasa atapannya. Tapi kita tak berasa pun. Kita berasa dengan manusia yang kita berasa beradab dengan tak beradab. Tetapi dengan masjid kita tak berasa. Tak berasa. Kita pakai naik pun dulu. Kita naik atas rumah orang ni nak ayat ni. Naik juga pun duduk dekat pah-puah. Tuan rumah tak ada nak nganggur. Kita je. Kita je nak ayat. Lagu mana tuan rumah? Lagu mana tuan rumah? Tuan rumah kata, pakai sekali ni nak mari dia. Bunyi nak mari pula, tuan rumah kata, minta maaf lah, hamba tak ada. Hamba duduk di Kota Baru. Padahal kita ada cuma tu. Pasal bunyi dia tu nak mari. Kita tak apa-apa nak pergi mari rumah kita. Pasal dia sorang ke dia. Begitu juga kita duduk atas masjid. Pun naik kecek dekat kita. Buah kecek. Kita tukar bala raya dewan dengan masjid. Akhir sekali nak ayat ni, lari melekat. Tidak ada keberkatan, tidak ada ruh masjid. Tak ada maya orang kampung kata. Bapa? Kerana hilang keberkatan. 2-3 malam lepas, hamba pergi ceramah satu masjid. Hamba siapa-siapa kuliah maghrib. Hamba bersama dengan kru media ni siapa-siapa. Dalam kawasan masjid, hamba tengok duduk seorang berkebun. Lepas tu bila kita sapa tu, dia tengok dia pun susu pokok. Lepas tu bawah mari salam kita. Hamba tengok tangga nak naik masjid tu penuh putih. Hamba pun rakyat dah dalam kuliah. Malaikat cukup tidak suka bau busuk. Malaikat akan lari sejauh-jauh. Malaikat akan lari sejauh-jauh kerana bau busuk. Hamba tegur dalam kuliah. Hamba takut jadi terbi'at. Dah memang jadi terbi'at. Pasal kalau setara tu jadi terbi'at. Bagaimana masjid tu nak boleh nampak ada ruh? Bagaimana masjid tu nak boleh nampak ada aura, ada nur? Dia tidak akan datang. Kerana banyak menyalahi dengan adab-adab di masjid. Kadang-kadang kita terlupa kakak. Akhir sekali kita kata bapa jemaah tak hidup. Akhir sekali kita kata bapa kata bapa nak mari. Akhir sekali bapa kita duduk nampak orang yang tak mari, kita tak nampak. Dalam masjid ini banyak benda yang menyebabkan menghalang orang nak mari. Allah Ta'ala tidak akan campurkan taufik hidayah pada orang berasa nak mari. Kenapa? Kerana dihalang oleh benda-benda yang malaikat tidak suka. Allah Ta'ala tidak suka. Kita nak jadikan biasa habit kita, tabiat kita. Hak di rumah pun satu hadap. Kita sapa-sapa nak Assalamualaikum. Kalau baru-baru ni kadang-kadang teringat, kadang-kadang kata, kadang-kadang. Begitu juga mari masjid. Pun naik, usalli sunata tahiyul masjid rakataini. Nak jadi biasa lagi. Tapi bila dia biasa, pun naik, pakai duduk. Pun naik, tak semaya sunnah. Dan mari yang ada kuliah di Masjid Intikah Muslim. Betul yang membaca kitab Jauhar Marhub Amin Bahatul Qul. Bahasa hamba ada taklim. Hamba tegur ada jemaah hamba. Pasal hamba perhati lama.
Bila musafir dia duduk buat tangga. Ada kursi tu. Orang sembahyang sunat kan. Sedangkan sembahyang sunat asar ni, qabliyah ni, tak ada ba'diyah dah asar. Tak ada qabliyah nak sembahyang sunat asar. Dia tak sembahyang. Dia duduk buat. Nanti tunggu orang pun. Amal dia tunggu dah kata nanti tiku amal baca kitab jumpa. Bolehnya lah kan. Amal pergi subuh gitu juga. Sedangkan bukan tak tahu sembahyang sunat subuh ni 2 rakaat sebelum subuh, masya-Allah. Langit dan bumi seisinya nak banding lagi, nak ayat Allah Taala bagi orang sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Dia boleh naik pun duduk dinding tunggu nanti rekod. Bukan umur 7, 8 tahun, 2, 13. Bayar kita patutnya berebut-rebut nak sembahyang sunat. Sembahyang nawafil, qabliyah, ba'diyah, berebut-rebut. Tapi dia boleh buat natural ke. Pun nak dah mari amal terus nak kau. Bagi tak dia ambil pergi subuh. Nak. Tak ada duduk di atas kursi. Monyi ke kamu tu pakak masuklah. Tak boleh dia. Tak apa, hamba tak ada lah. Orang nak marah ke hamba pun nak kata kamu aku tak. Dia pun tak kena kamu. Tak gimana kita boleh baca tadi. Tapi bila hamba tak ada, dia mau akan merasa lah. Maknanya hamba tegur benda-benda yang macam tu. Kita kena fikir muslimin muslimat semua. Seharian kita hidup kita kena fikir. Pasal kita tak banyak masa. Kita tak banyak masa. Berapa tahun lagi kita? Itu kita berapa tahun? Kita berapa bulan lagi? Tu kita berapa hari lagi? Tu kita berapa? Tahun ni? Tahun kagak? Tahun malam kagak? Tadi ni hari kagak? Umur ada depan hamba ni lelaki kuat ni termasuk hamba. Kita berada di ambang kematian. Bukan di ambang Aidil Fitri, di ambang Aidil Adha, di ambang Ramadan, tak. Berada di ambang kematian. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Jangan diingat kalau kita orang muda ni tak mati lagi tak. Jangan ingat bayar pokok kita tua-tua ni yang mati, yang muda-muda tak. Mu ambo dem mandi, dem mandi mayat ke kakak ambo. Kakak ambo hok bos puan. Kakak padang. Umur 40 lebih. Semalam ambo ya le kuliah. Ambo kata ke dia. Waktu hayat mu ambo kata jangan kecil dulu mau mandi juga. Mati pun dan mandi pun lagi. Pada adatnya tentu mau dulu mati. Tapi kerja Allah Ta'ala iza ja'a ajaluhum, bila dia sampai saat tu tak sama ayat siapa dia. Jadi sebab itu nak ayat ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di ambang kematian. Bila kita berada di ambang kematian, sudah tentu kita akan beringat semua. Kita akan cek semua harian kita. Kita cek semua amal ibadat kita. Kita cek semua jadual kehidupan kita. Bermula dengan kita bangun pagi tadi. Pada adatnya sebelum kita nak pergi sembahyang subuh Jumaat, kita sembahyang sunat-sunat yang sepatutnya. Kalau dalam kuliah-kuliah hamba kata dia, kita ni sembahyang tahajud orang umur supaya kita ni bukan sunat dah tuan-tuan, wajib. Jangan klik tukar jadi fardu, maknanya sembahyang sunat juga tapi kita berwajibkan diri kita. Kok mana-mana pun aku nak sembahyang sunat juga. Aku nak sembahyang juga tahajud. Apatah lagi orang yang bernama ibu. Sembahyang hajat jadi sembahyang wajib dah ibu. Sembahyang hajat. Tiap-tiap malam, siapa kabih homo sembahyang hajat. Bukan sembahyang hajat nanti masa-masa tertentu sahaja. Anak nak periksa, anak nak pergi kerja, ada kerja ekor tu baru sembahyang hajat. Dak.
Orang yang bernama ibu ni, bernama bapa nak jadi semaya hajat, jadi wajib dah kita. Dia tak malas kita semaya hajat. Bagus. Pasal hajat kita bukan setakat anak nak ambil periksa. Hajat kita bukan setakat nak suruh anak kita berjaya dalam hidup. Kerja bagus, gotu-gotu itu. Hajat kita nak yakwi. Sebelum kita nikah lagi, hajat kita ada tu. Kalau aku boleh anak, aku nak suruh anak aku comel, anak aku comel perangai, anak aku pandai belajar, anak aku gotu, anak hak molek berlaku hajat. Situ ada dah hajat. Kabar-kabar pun kita pun diijak kubur, jadilah suami isteri. Duduk sebentar, jadilah seorang ibu sebagai seorang bapa. Lagi kau kuat hajat kita, langsunglah kita bertukuh lumuh mengorbankan segala-galanya. Nak suruh anak kita jadi orang, bahasa Kelantan kata. Ajak tu siapa kalau kita mati. Hatta anak kita berumah tangga pun, kita ada ajak lagi nak suruh rumah tangga anak kita itu bahagia dunia dan akhirat. Anak cucu kita juru, pandai sekolah, pandai ngaji, jadi manusia berguna. Maknanya ajak kita tu siapa bila-bila sudah tentulah kita ada dalam hati kita. Jadi sebab itu kita doa sama dengan Allah Ta'ala setiap malam. Nak wajak ibu-ibu. Bukan kata nanti tiko-tiko duk, tiko paruk. Tiko paruk bitok lah nak aku jalan tu. Tak nak pergi tu. Kalau seolah-olah bahasa lagu tu. Tengah redha molek, nampak relax molek, tak minta aku. Tu jalan lah tu. Kau bangun tengah malam jalan tu, ada masalah tu. Jalan tu. Jeri tu tak tobik dengan air mata, kok mata tobik, kok hidung, tobik lah. Ya begitu. Jalan tak boleh begitu. Pun jadi kerjaan. Mula tak semaya dah kan? Nampak? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di mana-mana saja kalau berjumpa dengan ibu-ibu, hamba cuba berkongsi, hamba lontarkan bagaimana seorang ibu yang berjaya mendidik anak dia neora, dan pada hamba anak-anak dia jadi orang-orang hebat lah. Pada hamba bukan setakat hebat di dunia, tetapi hebat di akhirat, insya-Allah. Ibu ni dinobat jadi ibu misali. Ibu misali Malaysia. Orang nak jadi ibu misali Malaysia ni, negara kita ni, bukan calon-calon. Pihak Yatim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, pihak JAKIM, pihak tu, pihak ni akan turun tanya khabar bagaimana kehidupan ibu ni. Dia bukan tanya ibu tu saja. Dia jumpa Tok Ngulu, dia jumpa Tok Imeh, dia jumpa sekenalan-kenalan orang ni. Setara mana mak cik ni, setara mana mak cik ni, setara mana mak cik ni. Kalau kita tanya kita, memang molek belakang. Dia kita tanya orang lain. Nak boleh kau dinobat jadi ibu misali. Bila dia dinobat jadi ibu misali, ibu-ibu, orang yang tolok kereta tolok, dia tak boleh nak jalan dah mak cik. Mak cik adik naik atas betah, anak dia yang sulung bergelar datuk, pengaruh pendidikan, tolong dia. Waktu dia dinobat jadi ibu misali, dia pergi Mekah kali yang 7. Kali yang 7 dia pergi. Dulu tak ada kota-kota sekolah ni. Dulu ada fitih boleh kita, dulu swasta kan. Sampai batu dah ibu-ibu kita, tua kita dulu boleh poso sampai 3 bulan sana. Hidup swasta macam-macam. Lah ni dia kita dalam ikut kota lah. Nama tak naik. Saya esok kata saya tanya, bapa tak pergi Mekah, nama tak naik, ya Allah. Mereka kata, bapa tak pergi ikut swasta, tak pergi dengan pakej. Mahal. 40-50 ribu. Tanah ada. Bapa tak jual. Saya nak tahu kanu. Esok jawab gitu deh.